Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kita punya VP Mr. Kalman, Hairul, kita punya manager dan master-master yang ada sini semua, upcoming master, saudara-saudari dan semua family members lagi ya. Jadi sebelum saya kongsi, saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Wan Harun Muhammad. Jadi actually apa yang saya nak kongsi ni, sebab kita dengar ramai tadi ya, kongsi tentang kita punya produk ataupun tentang kesihatan ya. Saya sebenarnya ada banyak cerita tentang kesihatan lah kalau nak diceritakan, tapi saya rasa kita akan lah pada saya nak bisnes lah ya. Jadi mudah-mudahan bagi sesudari perempuan yang datang hari ini mungkin boleh ambil iktibar lah bagaimana kita membina perniagaan di Syekh. Sebab sebenarnya kita membina perniagaan Syekh ini bukanlah satu perniagaan seperti perniagaan biasa. Apabila kita berniaga dan berjaya dalam Syekh, sebenarnya kita telah menyebabkan ramai orang lain yang berjaya dan kita telah menyentuh banyak hati-hati orang lain dan juga memberi kesihatan kepada ramai. Jadi sama ada kita mencerita tentang produk atau kita bisnes, sebenarnya tujuan dan sama akhirnya kita telah dapat memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Jadi mungkin di antara saudara-saudari ataupun tuan-tuan ini kan tertanya-tanya lah tentang bagaimana sebenarnya orang sangat berjaya dalam Syekh dan kita mungkin dengan sharing kepada ramai orang. Tapi saya nak kongsi sedikit pengalaman saya sendiri ya, supaya mudah-mudahan dengan ni boleh beri sedikit banyak bukan saja motivasi tapi juga sebagai satu inspirasi ya, kepada anda semua yang masih mencari-cari atau masih tertanya-tanya macam mana nak buat dengan berjaya Syekh, sebab dah tahu produk ni hebat lah. Macam-macam benda yang kita boleh dapat dari sini, kenapa kan tak kongsi macam mana kita nak sendiri berjaya dan menjadi juga seorang yang berjaya dalam Syekh. Pangkat paling tinggi adalah master coordinator ataupun ya selebih betul kita menghasilkan master pula. Jadi ini yang saya nak kongsi. Pertama sekali saya nak cerita bahawa saya ni start Syekh dah lama lah, 20 tahun lebih. Pada masa tu sampai sekarang sebenarnya saya dikenalkan oleh Syekh oleh seorang kawan saya lah. Dia seorang engineer dan saya adalah seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru lah. Jadi saya baru je pindah sini dalam 2 tahun. Dulu saya kat sana. Dan memang daripada awal saya boleh katakan buat bisnes ni boleh katakan part time lah part time maksudnya saya 2 tahun lepas baru bersara. Jadi bayangkan orang yang buat kerja part time ni mungkin anda rasa lah saya buat part time tak ada berjaya kan. Tapi sebenarnya sama ada anda sepenuh masa atau separuh masa itu adalah kedua, tapi yang pertama anda boleh berjaya. Di mana saja kita, kalau kita nak, kita boleh berjaya. Ya, bukannya mesti kita ada kekangan atau sebagainya. Jadi ini yang saya nak kongsi saya, itu pemula mencapai kejayaan dalam kerjaya Syekh. Jadi inilah refleksi saya lah tentang bagaimana saya buat. Sebenarnya untuk apa yang saya nak sampaikan sini, semua di antara yang anda kat sini boleh berjaya seperti juga yang saya buat, malah lebih jauh lebih baik. Sebab di dalam kumpulan saya ataupun dalam organisasi saya, ramai orang master-master yang di bawah kumpulan saya itu jauh hebat lagi daripada saya lah. Sebab dulu saya dah fikir lah, kenapa lah tak ada orang yang hebat, tapi sekarang ni dah ramai sangat. Jadi saya pun tak kisah lagi lah, sebab apa, mereka semua dah lebih hebat daripada saya. Jadi kebetulan hari ini saya yang berkongsi, jadi harap mendapat sebanyak pengalaman tu. Okey. Jadi pertama sekali pelajaran yang saya dapat masa-masa saya mula-mula buat Syekh, ada seorang master saya, umur dia 21 tahun masa tu lah, lama lah. Dia cerita kat saya satu perkara yang saya masih sampai sekarang ingat. Dia kata kita nak berjaya dalam apa perniagaan, kita kena ingat satu benda lah. Dia pesan saya perkara ni lah, success is not to be pursued, selek lah, but must be attracted by the person you become. Jadi ini yang saya ingat berdulu sampai sekarang. Mana kalau kita nak berjaya betul-betul kita kejar, kita mungkin terlepas lah kejar tu. Tapi sebenarnya dia boleh datang pada kita bila kita mula berubah diri kita. Jadi
Saya punya mesej ini senang saja. Anda semua boleh berjaya. Tak ada siapa yang tak boleh berjaya kat sini. Tak kira lah latar belakang dan macam mana pun. Tapi semua orang boleh berjaya sekiranya dia faham konsep kejayaan. Itu saja. Itu saya ingat dulu sampai sekarang, dan sentiasa saya ingat perkara ini, dan saya lihat benda ni berlaku sentiasa dalam kehidupan saya, dalam kehidupan orang lain, dalam master-master lain, semua sama saja. Mereka bermula mungkin berbagai-bagai latar belakang, tapi akhirnya mereka menjadi orang yang sangat berjaya. Padahal tak semestinya orang tu sangat bijak. Sebab orang bijak tak mestinya boleh berjaya, tak mesti orang pelajaran tinggi. Sebab orang pelajaran tinggi akhirnya kerja makan gaji saja. Jadi ini benda semua adalah perkara yang sama-sama kita kena fikir semula lah. Bila kita berubah pemikiran kita, maka hidup kita pun juga akan berubah. Okay. Jadi ini kita formula saya pertama, mudah saja, impian. Semua orang tahu. Apa yang saya nak cerita ni bukan benda baru, semua orang tahu. Maksudnya obvious sangat lah. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang, itu saja. Jadi jangan harap saya nak tahu ni nak cerita benda-benda yang pelik. Tapi sebenarnya semua benda baru. Pertama sekali kita bina impian. Bina impian dalam, bagi saya, saya nak capai master coordinator. Pada masa tu saya mula start, saya cakap saya nak capai master coordinator. Saya pun tak tahu sebab apa. Saya tengok mungkin sebab saya minat ke, saya tengok orang lain, saya pun ada impian tu. Tapi yang peliknya, saya nak beritahu, tak semua kita dalam semua benda kita buat saya nak capai, kan? Betul tak? Ada tak orang yang rasa tak payahlah jadi master coordinator dah? Sudah tentu ramai. Sebab apa saya tengok dalam kerja pun macam tu. Saya kerja sebagai pensyarah, tapi saya tak pernah guna bina impian nak jadi naik chancellor. Tak tahu sebab apa. Saya tak tahu tak apa. Saya kalau saya dah bina impian tu, saya tak ada kat sini lah. Mungkin hari ni dah jadi nak chancellor kat mana lah, kan? Sebab ramai dia kawan-kawan yang sama best dengan saya, lebih muda lagi. Ada yang jadi chancellor, ada yang jadi ketua usaha sekarang. Tapi saya pun heran kenapa saya tak ada impian tu. Yang saya ada impian, saya nak jadi master coordinator. Dan akhirnya memang jadi master coordinator, because your future life will be exactly what you decide. Itu Dr. Boris Shakespeare mengatakan. Sebenarnya ini berlaku. Jadi mulai hari ini, walaupun benda ni simple, saya ni tanamkan apa yang anda nak. Saya pun tak tahu apa yang nak dalam Shakespeare. Tapi kalau anda nak jadi master coordinator, hari ini anda letakkan satu impian nak jadi master coordinator. Sebab itu formula yang pertama. Dan kalau kita tak letak, jadi mudah. Jadi macam saya yang kerja, saya tak jadi naik chancellor pun. Akhirnya jadi pensyarah biasa, lepas tu berhenti. Alhamdulillah, kan. Tapi tak apa, sebab apa? Pilihan kita, kan. Jadi kalau pilihan anda dalam checklist sebagai terbaiknya, jadilah master coordinator. Nanti saya beritahu sebab apa. Sebab orang tak apa jadi master pun susah, kan. Banyak kerja dan sebagainya. Ada sebab yang penting kenapa anda perlu jadi master coordinator. Di mana-mana saya pergi pun saya mesej saya sama saja. Jadilah master coordinator. Dan orang ramai tanya kenapa. Kenapa perlu? Saya dah income besar, Shakespeare saya dapat 20,000 lah, tak jadi master pun tak apa. Jadi itulah sebab ya. Jadi saya akan cerita nanti. Tunggu Okey. Ini tadilah sama sikit ini kalau kita tengok Tony Robbins menyebutkan bahawa it is a time on your moment of decision that your destiny is shaped. Mungkin anda kenal lah Tony Robbins ni, dia banyak tulis buku yang baik-baik, kan. Kebetulan pula dia jadi guru pada guru saya. Salah seorang guru pada guru saya lah. So apa yang menarik ya sebenarnya adalah semua benda yang kita buat decision, akhirnya kita akan dapat itu saja. Kalau kita tak dapat benda tu, kita cuba fikir balik. Kenapa? Sebenarnya kita belum pernah buat decision, buat keputusan nak capai benda tu. Itu saja. Sebab apa kita takut? Kan sebab apa, kan? Takutlah, tak makin macam-macam, jadi baik. Kan? Jadi banyak kongsi tadi sama juga lah. Kalau kita nak berbadan, kan, kita tak payahlah, kan? Akhirnya tak payah lambat, kan? Jadi kita buat satu decision untuk berjaya. Okey? Formula kedua saya mudah juga, kemahuan. Nampak macam mudah, kan? Saya nak buat. Betul tak? Semua orang nak tak? Semua orang nak. Saya katakan, bila kita nak satu benda, kita akan cari jalan. Betul tak? Itu je. Senang, kan? Bila kita nak satu benda, kita akan cari jalan. Macam mana? Saya nak jadi master coordinator, kemahuan ni. Impian dah ada kemahuan. Jadi tanda orang tu ada kemahuan dia, dia akan cari jalan. Jadi dia akan tanya soalan. Macam saya tanya, tunjukkan saya macam mana nak capai master coordinator. Kita tanya siapa? Tanya siapa? Tanya diri anda sendiri.
Sebenarnya anda boleh tanya siapa-siapa, tapi akhirnya anda yang dapat jawapan dia. Kadang-kadang orang cerita kat kita, dengar-dengar tak faham-faham juga kan. Pasal apa? Dengar lepas tu tak masuk dalam fikiran, itu saja kan. Orang cerita berbulan-bulan kan, tapi tak masuk fikiran sebab tu kita belum sampai seru. Kan? Selalu macam tu kan. Jadi kita tanya soalan dia. Okey? Sebenarnya kan, kalau kita tengok, ada terlalu banyak sebab kita tak capai apa-apa benda dalam hidup kita lah. Kalau kita nak bagi 1000 sebab pun ada kan. Saya baru dalam syekhi, saya tak belajar tinggi, saya hanya tak ada ramai kawan. Macam mana kita boleh sebut kan? Tak pandai cakap, tak pandai. Saya pun dulu macam tu. Saya adalah seorang yang sangat suka bersendiri lah. Tak suka berjumpa orang kan. Kalau saya nak bagi alasan tu, tentu saya tak jadi apa-apa lah kan. Saya tak adalah kat sini. Tapi kita akan cari jalan dan akhirnya kita akan jumpa jalan tersebut. Sebenarnya anda perlukan satu sebab je untuk berjaya. Bukan banyak. Tapi anda mungkin ada 1000 sebab untuk tak berjaya. Betul tak? Kawan kita kata, alah kau ni aku tengok pun tak boleh berjaya lah macam ni kan. Dulu sekolah pun tak pernah ada kelas mesti yang last kali curut semua kan. Tapi anda tahu tak, dalam dunia ni ramai billionaire tak lulus, tak masuk universiti pun, terlalu ramai. Dan orang heran, kenapa ramai billionaire yang ada kat sini tak habis belajar pun kan? Kenapa anda heran tak? Dan orang yang pandai-pandai tak semestinya sangat berjaya. Sebab tu saya kata kan, dekat company Microsoft, Bill Gates tu ramai penuh orang bijak-bijak profesor tapi tak jadi kaya. Bill Gates tak habis universiti pun drop out je. Itu satu contoh yang mudah kan. Jadi kita boleh fikir balik, yang aku perlu pandai belajar tinggi tak nak berjaya. Jadi kita punya tu mudah-mudahan kita berani sekitar nak buat yang besar tadi. Okay? Sebab semua benda yang kita ada dalam diri kita dah cukup lah untuk kita berjaya. Okay? Okay. Ini adalah satu petikan yang saya ambil. Sebenarnya petikan ni sebenarnya dia tengah bila anda mula berusaha, jalan penyelesaian mula anda nampak. Itu saja mudah ya. Kalau anda tak nampak, anda cuba. Contohnya sekarang ni anda nak jadi master coordinator, usaha, akhirnya nampak jalan tu lah. Jalan tu datang kemudian kan. Jadi jalan ni hanya datang kemudian, cara dia. Tak kisahlah anda bidang apa pun. Kalau pengalaman saya, ramai di antara kawan-kawan saya buat PhD lah ya. PhD susah. Bukan susah apa, sebab tak nampak jalan, akhirnya tak tahu boleh dulu ke tak boleh dulu. Tapi bila kita, kawan saya kata seperti berjalan dalam gelap tak tahu apa nak pergi mana. Mencapai master coordinator pun macam tu juga ya? Seperti berjalan dalam kabus yang tebal, tak tahu macam mana sampai. Tapi bila anda ada kemahuan, anda seperti ada satu torchlight yang terang. Anda jalan, orang dalam kabus kan anda nampak. Jadi banyak halangan-halangan itu biasa saja. Tapi akhirnya jalan sampai juga dan kita lihat ramai dah jadi master. Padahal mungkin cabaran yang mereka hadapi jauh lebih baik, lebih susah daripada kita kan. Tapi kita tak nampak. Orang bila cerita datang ke depan, semua cerita mengenai benda yang capai. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia lupa nak ceritakan tentang cabaran-cabaran yang dia lalui. Sebab dia pun tak rasa dia melalui cabaran. Itu kehebatan dia. Banyak orang menghadapi cabaran tapi dia tidak mengalami satu tekanan lah. Itu kehebatan syekhi saya dapat. Kalau dalam kerja biasa tak naik pangkat, macam-macam tekanan. Dalam syekhi cabaran banyak tapi kita tak rasa sebab kawan-kawan kita ramai, sokongan ramai dan suasana yang sangat positif kita boleh laluinya dengan tidak begitu sukar. Dan berarti kadang-kadang bila kita dah jadi master ataupun seterusnya kita dah lupa cabaran-cabaran itu sebab rasa senang je. Ingatkan dulu susah. Kalau anda tanyalah siapa-siapa nak jadi master, mesti cakap macam tu kan. Dulu saya rasa susah lah jadi master, saya tak nampak. Tapi dah jadi master, tak susah macam mana pun. Kita semua macam tu. Sebenarnya itulah rahsia dia. Anda kenalah masuk dulu, lepas tu jalan dia baru nampak. Tapi kalau nak tunggu, macam mana nak cukup orang 15 line, ni line ni dah berhenti, dah mati semua. Sampai bila-bila pun kita di tahap situ. Dan kita berusaha kuat, tapi tak capai. Dan kita heran, kenapa orang lain boleh berjaya, kita macam-macam buat tak juga berjaya-jaya kan? Ini selalu lah. Dan ramai di antara kawan-kawan kita yang dulu, dan ramai lah saya yang terperangkap dalam suasana ni lah. Dan dia tak nampak jalan, seolah-olah
orang kata tersasar di perjalanan tak nampak. Jadi ini sebenarnya mudah saja. Okey. Dan satu lagi ini satu yang penting lah saya rasa. Sebenarnya setiap kali kita dah ready, kita akan dapat ilmu tersebut. Kadang-kadang kita datang meeting lah, datang meeting dengar semua kan, tapi kita ni tak ready. Jadi kita terlepas pandang kan. Hari ni mungkin anda yang ready fikir ke mana. Tiba-tiba dapat, oh macam tu rupanya. When the student is ready, the teacher always will appear. Sebab guru ni sentiasa ada di keliling kita. Sentiasa ada. Kadang-kadang kita yang tak ready, bila kita tak ready, kita tak jumpa dia. Guru tak jumpa. Sebenarnya guru tu sentiasa ada di keliling kita. Kita cari tak jumpa sebab apa? Tak jumpa bukan guru tak ada, kita belum ready, itu dia. Okey? Ingat lain kali, kalau nak cari jawapan, kenapa tak ada orang belajar saya? Sebenarnya bukan. Sebenarnya kita belum ready untuk menerima dia. Justru kita ready kan diri kita je. So dia punya keyword adalah ready. Ready untuk menerima cabaran. Dan anda akan dapati adalah orang yang ajar anda. Okey? Allah sorry. Okey, saya telah ubah tanggapan saya tentang perniagaan Shakti ni lah. Sebab ada orang dia rasa makin hari makin suka. Sebenarnya dalam dunia ni semua benda makin hari makin suka, betul tak? Bukan saja Shakti, dalam apa saja dalam dunia. Sebab apa? Dunia makin mencabar lah orang kata kan. Saya masih ingat masa saya kerja lah. Dulu kalau nak jadi, kita nak jadi profesor, saya tak jadi profesor pun sebab saya tak ada angan kan. Tak apalah. Mungkin anda tulis 10 buku dah boleh jadi profesor. Sekarang anda kena ada 100 paper yang hebat-hebat. Itu pun belum tahu dapat jadi profesor. Kan jadi semakin suka. Tapi lagi ramai orang berjaya. Pelik kan? Begitu dalam kita perniagaan kita, jangan kita risau. Nampak macam, makin suka lah. Ada orang cakap, yes program ni suka nak cari 6 orang lah. Biasa saya sponsor sebulan 2 orang, 3 orang. Sebenarnya tak mungkin benda tu berlaku. Sebenarnya janganlah kita mengharapkan, don't wish for you are evil, tapi wish you are better. Sebab manusia ni akan jadi lebih baik bila ada kesukaran. Begitu juga don't wish for less problem, wish for more skill. Sentiasa dalam hidup kita ada banyak problem. Anda ingat buat Shakti tak ada problem? Ada problem family lah, problem ni dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus pada problem tu tak boleh. Sebenarnya ada skill untuk mengatasi problem saja. Dan orang yang berjaya ni macam-macam problem, tapi dia tak rasa apa sebab dia ada skill. Dia ada kepakaran, dia ada kemahiran, dia tahu macam mana nak handle. Jadi semua tak ada jadi masalah. Itu berjalan dalam keadaan yang tak macam seolah-olah tak ada problem. Dan also juga don't wish for less challenge. Dan Shakti ni biasa ada cabaran baru. Sekarang cabaran, yes, kan? Wish for more wisdom je. Kalau anda dapat benda-benda yang sebelum ni anda tak nampak, baguslah di program ni. Dulu saya duk fokus saya, sekarang fokus pada orang baru, kan? Jadi dia punya fokus sudah berubah. Sebenarnya ialah satu wisdom. Yes, program ni kalau saya lebih sekali ada, kalau tak ada saya cerita banyak sikit. Tapi sebenarnya ini satu program yang saya dah 20 tahun tak pernah jumpa untuk this kind program, kan? It's a very interesting, very challenging and very rewarding. Tak apalah. Jadi ini saya nak ceritakan benda ni. Sorry. Formula ketiga, yang kedua kemahuan. Formula ketiga saya, ini saya cuba pahatkan impian tadi ke dalam diri kita. Sebenarnya mula kat dalam minda, mula kat dalam kemahuan. Tapi sebenarnya menjawab soalan ni, akhirnya kalau kita nak berjaya dalam apa saja, dalam jadi master coordinator, senang saja kita pindahkan daripada minda ke dalam hati. Dalam hati saja, hanya hati yang tahu. Jadi akhirnya saya nak jadi master coordinator, saya masih kerja kat universiti. Saya tak pernah cerita kat kawan-kawan saya, aku nak jadi master coordinator. Tak ada, saya cool kat universiti. Tapi malam hati saya macam mana pun nak jadi master coordinator. Tapi dengan kawan-kawan tak adalah aku tak ada. Saya kata, kau ni betul ke? Pelik dia pun kan, apa tu kan. Tapi maksudnya kat sini kan, hati kita akan membawakan kekuatan, tenaga yang hebat kepada kita. So, teruskan. Bila anda dapati ini, anda bebas daripada tanggapan orang lain. Sebab anda tak perlukan apa-apa pandangan orang lain. Boleh berjaya ke, tak boleh berjaya ke, tak payah. Yang tahu, anda akan berjaya. Kalau kita mula cerita pada orang yang, jadi dia pun bagi tahu, dah buat dah, tak jadilah, kau buat ni, macam-macam lah.
1001 tanggapan manusia. Tapi kita tahu apa yang kita buat tu betul. Sebab dengan berjaya kita boleh melahirkan ataupun menolong ramai orang lain, menyentuh hati ramai orang lain. So kalau kita yakin benda tu baik untuk kita dan itulah satu benda yang perlu kita buat, maka kita akan buat dengan berjaya. Okey? So ini ada satu perkataan yang menarik. James Allen ni salah seorang dia hidup zaman Dr. Shakespeare kan. So dia kata, you will become as great as your dominant aspiration. If you cherish a vision, love the ideal in your heart, you will realize it. Kataan tu penting tak? In your heart. Dalam dalam hati kita. Nampak tak? Selagi benda duduk kat fikiran tak masuk dalam hati, belum kuat lagi lah. Belum tahu boleh capai. Sebab itu kadang-kadang orang dia berfikir kan. Dia kata dia pun dah fokus tapi dia belum sampai kepada level yang attraction pada kehebatan tu sampai pada dia. Okey, ini kalau anda semua biasa kataan ni saya nak share sebab apa dia kaitan dengan diri kita juga. Einstein semua kenal kan, seorang ahli fizik yang buat teori pasal quantum physics tu kan. Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Dulu bila saya dengar ni, saya fikir imagination ni apa Einstein cakap. Bila pergi Disneyland yang saya dia dalam besar tu. Imagination is more powerful than reality. Ya, dia pun tak faham. Saya dah fikir imagination kat sini, tapi saya rasa Einstein tak cakap macam tu. Einstein kata mungkin lah, saya rasa kan, imagination tu mesti dalam hati. Sebab apa? Einstein ada tadi satu perkataan lain. Dia kata kita tak boleh menyelesaikan masalah-masalah yang kita hasilkan dengan pemikiran kita sekiranya kita gunakan pemikiran itu juga untuk selesaikan problem. Jadi imagination telah tu lebih tinggi. Tapi tak apalah, tapi yang pentingnya maknanya anda boleh berjaya. Anda tak perlu apa-apa, anda perlu bina imaginasi saja. Kalau anda tak percaya, anda belum boleh buat imaginasi lah, itu saja. Okey, akhir sekali formula saya dedikasi. Yang ini rasa susah sikit lah, bukan susah mana. Susah orang nak bagi dedikasi. Tapi kalau anda tahu nak berjaya, benda tu jadi senang. Okey? Saya melabuhkan 100% jiwa raga saya untuk mencapai master coordinator. Bagi saya lah. Anda pun sama juga. Bila anda nak capai, anda rasa anda nak sungguh-sungguh. Senang saja capai 100% komitmen. Kan? Sebab tadi bukan susah dan senang, tapi komitmen akan memberi kita satu ujian saja. Bila anda beri komitmen, itulah ujian dia. Akhirnya, kerja tak susah macam-mana. Itulah. Teruk aku nak buat. Bayangkan dulu masa ketika saya mula buat bisnes Shakti, saya masa tu kerja sibuk. Isi saya pun sibuk juga, dia berniaga. Masa tu saya ingat kita dekat Johor Bahru, ada saya berniaga Deman. Masa tu saya ingat ada beberapa kedai emas dia buka kan. Jadi saya sibuk kerja dan buat Shakti lagi, anak ramai lagi jaga, tak ada pengasuh lagi, macam-macam lah, all the challenge lah. Tapi sebenarnya semua challenge-challenge tu sebenarnya bukanlah benda besar. Okay? So kalau kita berikan komitmen, akhirnya semua kita boleh buat. Saya boleh attend Shakti, saya boleh pergi mana-mana training Shakti, di mana-mana sampai di Pantai Timur, semua saya pergi. Hari Minggu saya tengok saya akan dekat sana. Kan? Tapi saya masih bekerja. Kan? Jadi itu semua adalah ujian saja. Jadi do your work with your whole heart and you will succeed. Because there is so little competition. Bila kita buat dengan hati kita akan dapat mudah saja kita capai. Benda-benda yang suka sebelum tu pasal jadi mudah. Pasal apa jadi mudah kan? Semua benda macam seolah-olah menyokong kita. Tak tahu sebab apa. Saya adalah orang yang antara orang yang percaya kepada benda-benda yang miracle. Miracle ni bagi orang yang tak faham dia miracle. Bagi orang faham tak ada benda yang miracle. Betul tak? Tak ada benda yang ajaib. Kalau anda membaca buku ataupun mendengar tentang law of attraction, 20 tahun tu saya lihat, saya pun ingat tu miracle lah. Tapi akhirnya saya tahu tak ada satu yang miracle. Semuanya adalah law. Law masih undang-undang macam gravity lah, law of physics lah, semua ada. Cuma kita tak tahu, kita kata miracle. Tapi cukuplah kita kata benda itu kita boleh dapat. Kalau yang kita nak kita boleh dapat sebab semuanya
ada peraturan-peraturan alam yang mengawal. Kejayaan juga adalah satu peraturan alam. Apabila kita mula memahami, maka kita dapatlah wisdom itu. Okey. Bagaimana maksud dedikasi? Senang saja. Kalau kita tengok ini lah, satu perkataan yang nak menerangkan dedikasi, Martin Luther King, kita tahu dia pejuang kulit hitam di Amerika yang sangat terkenal. Dia kata apa? Berusaha, if you can't fly, then run. Kan? If you can run, then walk. And if you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Jadi ini satu benda dedication senang saja konsep dia. Kalau anda sibuk dengan anda banyak lah dengan komitmen macam-macam mana kan, yes, go forward. Lebih pun tak apa. Contohnya lah, anda tak boleh buat posting 10 hari dalam anda punya WhatsApp. Buat satu, buat dua. Tapi mesti pun ada kemajuan, itu saja. Bayangkan kalau semua orang buat benda yang sama, apa akan jadi? Tentu jadi sangat hebat kan? Itu saja kan? Ada yang masih ingat cerita kura-kura dan juga Arnab kan? Walaupun perlahan mana akhirnya anda sampai. Jadi saya haraplah anda sini kita ada berapa, mungkin ada lebih 100 orang lebih dalam ni. Semua kita dalam masa akan datang semua dah jadi master connector, boleh tak? Boleh kan? Boleh. Hanya perlu dedikasi saja. Lambat dan cepat tidak penting sebab kita akan melalui jalan yang sama. Ada orang yang ambil masa 20 tahun, ada orang ambil masa 5 tahun, ada orang masa 3 tahun, ada orang ambil setahun saja capai. Tapi akhirnya semua orang capai. Jadi tidak ada alasan kalau kita kata saya tak mampu, yang pentingnya dedikasi. Dedikasi hanyalah cakap upaya kita. Dan buatlah sepenuh hati. Dan akhirnya anda akan sampai. Dan bila anda sampai ke sana, anda baru tahu kenapalah aku dulu tak pergi cepat-cepat, tak capai cepat. Barulah mula menyesal masa tu. Sebab bila dah capai, dah naik bukit, dah nampak, baru nampak dunia. Apa yang kita punya boleh memberi sumbangan. Itu yang saya nak cerita sekejap ni. Sebab yang pentingnya adalah memberi sumbangan. Bukan saja mendapat title Master Connector. Okey, dengan dedikasi saya telah sedia menyambut cabaran. Bila kita ada dedikasi ni, kita tak kisah lagi cabaran. Sebelum tu kita rasa susahlah, macam-macam masalah, cabaran. Kan? Sebenarnya bila kita berdedikasi, kita tahulah cabaran tu biasa saja. Okey? Obstacle do not block the path. They are the path. Jadi siapa nak cari tak ada halangan memang tak ada. Sebab itulah jalan untuk capai. Itulah jalan. Kalau kita pergi mana-mana pun memang itulah jalan dia. Tak ada jalan lain. You must face the obstacle. Tapi macam saya kata tadi, you must be better, you must become have better skill, become better wisdom and benda lah. Tapi maksudnya kat sini jangan risau. Dan satu perkataan Albert Einstein saya ingat kan, you can be trying to find miracle or believe 100% as miracle. So bagi saya lebih suka bahawa melihat semua benda tu memberikan kebaikan bagi kita lah. Cara tak tahu sebab apa kan, tapi akhirnya kita berjaya. Dan saya melalui proses yang sama, sebab tu saya lebih suka lah dalam macam tu Okey. Sebenarnya mudah berjaya, tapi kenapa penting sangat saya campaign semua jadi Master Connector. Contohnya lah kenapa tak boleh ke buat sesi tak jadi apa pun tak apa, capai ni share produk tak apa kan. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah lain. Tujuan dia what you get by achieving your goal is not that important. Saya pesan cakap, jadi Master Connector tu penting sangat kan? What is important? What is important is what you become by achieving your goal. Apa anda jadi? Sebenarnya bila anda capai benda-benda yang besar dalam hidup anda dah jadi orang lain. Betul tak? Anda mempunyai suatu benda yang boleh contribute pada orang. Jadi tak nakkah anda mempunyai satu benda yang berharga yang boleh diberi pada orang lain? Kan? Itu saja. Dalam hidup kita pun semua sama. Dulu saya malas nak belajar, dia kata tak apalah belajar bila. Akhirnya saya pun pergilah buat PhD kan. Dapatlah PhD kan. Buat 5 tahun. Tapi part time buat Shaggy lagi, kerja lagi, buat PhD lagi, macam-macam buat kan. Akhirnya habis kan. Tapi bila saya habis, saya cakap
Saya dah jadi orang lain sekarang. Bukan saja title doktor, it's not important. Apa yang important? Your knowledge, your confidence, skill tu untuk ajar orang lain. Dan saya kata kat kawan-kawan saya, kalau you nak buat pending, saya boleh buat coaching, you boleh ambil 2 tahun setengah je. Pergilah universiti mana yang hebat term, saya boleh tunjukkan. Walaupun saya buat 5 tahun. Sebab apa? Benda yang kita dah dapat, kita boleh tolong orang lain. Dan kita boleh tolong orang lain memudahkan kerja dia. Sebab itu bila anda jadi master coordinator, yang hebatnya anda boleh tolong ramai orang lain jadi master coordinator. Nak tak macam tu? Dan anda boleh tolong orang lain jadi master coordinator lebih mudah daripada anda jadi master coordinator. Yang tu yang fantastic dia. Bukan macam orang kata guru silat ni, dia dapat buah 10, dia ajar 9 je kan. Dalam Syekh tak payah macam tu. You can help your people untuk achieve much better than you. Sebab itu saya suka kalau downline saya dalam Syekh ni lebih berjaya daripada saya. Lebih dapat income lebih banyak daripada saya. Selalu dia orang kata, Master Wan datanglah ada training. Saya cakap, tak boleh lah, saya tak boleh pergi training. Sebab apa? Kalau saya pergi training, you dah ada, buat apa saya pergi training? You dah lebih training tidak ke saya. Tapi dia tu pergi juga kan. Tapi tak apalah. Maksudnya kat sini kan, ramai orang yang anda tolong akan jadi lebih hebat ataupun sehebat anda. Dan bayangkan, bila anda berjaya, itulah nilai yang paling tinggi yang anda boleh dapat. Iaitu mempunyai kemampuan dan kelebihan untuk menolong orang lain. Okay. Jadi last sekali lah, ini last. Saya bertanya diri saya, kalau saya cerita dia ada 4 formula yang berjaya, kenapa lah ramai orang tak berjaya? Ataupun belum berjaya lah dia kata kan? Kenapa belum capai ni? Mungkin ada orang yang saya tengok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun duduk cari jalan tak jumpa kan. Orang yang baru ni baguslah, alhamdulillah. Sebab dia dah nampak. Tapi orang lama-lama tu sebenarnya semua orang boleh berjaya. Kalau menggunakan formula yang saya bagi 4 tadi lah. 4 formula kan senang kan. Mula-mula anda letak dalam hati anda, dalam minda anda kemahuan. Yang kedua anda cari kemahuan tu, mencari jalan dia, strategi dan sebagainya. Yang ketiganya buat apa? Yang ketiganya hanya anda perlukan apa nama meletakkan dedikasi dan juga kemahuan tadi, dan akhirnya pahatkanlah hati dan akhirnya akan capai. Jadi 4 benda lah. Jadi kalau macam tu 4 saja, bila dengan dedikasi, dengan apa nama letakkan passion dalam diri anda tu, dan juga nampak benda tu, akhirnya anda akan capai. Tapi ramai orang tak capai. Sebabnya senang saja. Sebab kita ni masalahnya, ramai orang biasa fokus pada sejarah hidup mereka yang lepas. Dia cakap, aku dulu belajar tak tinggi pun. Dia orang semua ni belajar tinggi-tinggi boleh jadi master, contohnya kan. Atau aku dulu hanya tak boleh cakap. Jadi kita fikir benda-benda lepas. Benda-benda lepas tu yang kita fikir tu akan menghantui kehidupan kita. Dan apa saja kita buat. Sekarang hari ini anda boleh lupakan semua benda lepas. Sebab benda lepas tu ialah story. Story saja tak penting bagi kita. Tapi kalau anda berpegang pada benda tu, kita takkan jadi apa-apa. Sebab benda tu tidak akan menolong kita maju ke depan. Dia hanya menghantui hidup kita, ataupun sebagainya. Sebab dalam diri saya banyak sejarah yang tak bagus. Bukan kata tak bagus lah. Saya pernah gagal dalam belajar. Saya biasa belajar di universiti dah fail 5 paper. Satu kali fail 5 paper. Tapi lepas tu tak berjaya juga. Contohnya kan, saya buat bisnes macam-macam. Sebelum buat Syekh ni lah, dulu dekat 10 jenis bisnes, semua gagal, ada 1-2 yang berjaya. Biasalah kan, maksudnya benda itu tak penting bagi kita. Macam-macam tak apa. Tapi yang pentingnya adalah kita hari ini. Dan ramai orang fokus pada perkara yang mereka tak nak berlaku. Aku akan datang ni, kalau tu buat bisnes ni, lama-lama nanti downline semua tidur. Macam mana kan, jadi master. Master semua, nanti seorang downline tidur. Macam mana nak efektif? Taklah. Dia ni naik pangkat, dia nak mula slow down je. Kita selalu fikir benda akan datang. Nanti sibuk lah dan sebagainya. Benda-benda yang akan datang pun boleh ganggu fikiran kita. So mind kita ni, dia selalu fikir benda lepas akan datang. Benda lepas akan datang, tak ada fikir sekarang. Mungkin dalam bilik ni kita duduk sini kan, tapi ada orang yang biasa fikir benda lepas dia. Ataupun dia fikir benda akan datang. Boleh kau macam ni, macam-macam dia fikir kan. Yes ni nak cari siapa lagi, dia fikir ni. Dia duk fikir benda yang belum berlaku. Dia risau. Apabila anda fikir benda yang lepas,
Apa dia? Anda akan sedih ya? Banyakkan kesedihan. Apabila anda fikir benda akan datang, anda akan apa? Risau. Kadang-kadang takut. Takut tak berjaya lah. Takut lah tak boleh capai lah ni. Tapi kalau anda fikir sekarang, anda tak ada risau dan tak ada sedih. Betul tak? Betul tak? Jadi itulah Dan ramai orang biasa fokus pada persepsi orang lain lah pada diri kita. Kita ni, kita ada kawan-kawan, masyarakat, adik-beradik dan sebagainya kan. Macam-macam persepsi orang terhadap diri kita. Sekarang ni kalau kita tak kisah, saya bukan apa yang orang fikir diri kita, diri saya. Dan anda akan jadi orang yang bebas. Kan? Anda tak kisah orang lain buat apa, asalkan anda tahu buat betul. Biarlah 100 orang pun. Kan? Sebab tu saya, bila dah makin lama saya kecil, kenapalah aku dulu terlalu memikirkanlah apa orang lain cakap. Dalam sedih ke apa kan. Sebenarnya benda-benda tu tak penting. Akhirnya orang tu satu hari dia akan berubah pandangan dari kita. Sekarang mungkin dia cakap bila kita dah berjaya dah dia tak dia pandai lah dia macam-macam dia boleh cakap. Padahal dulu dia kata, dia ni lah yang buat tu apa tak pernah berjaya lah hidup dia macam dia kata. Orang yang sama. So, jadi mudah saja kita jangan peduli apa orang cakap asalkan kita buat benda betul. Saya adalah diri saya, bukan apa yang orang cakap pada diri kita. Itu saja kan. Sebab apa? What you resist ni persist. Apa benda kita ada benda tu, itu yang menghalang pencapaian tadi. 4 formula mudah saja dibuat, tapi halangan dia mesti duit. Dan apabila kita ada benda ni, yang inilah kita dapat. Sebab itu formula dia. Ramai orang nak berjaya tapi tak berjaya sebab dia fikir benda lain. Dia fikir nak berjaya tapi minda dia kepada problem. Dan akhirnya problem tu yang dia dapat. Sebab tu dia kata, kenapalah aku ni macam ada masalah. Kat office pun problem, kat rumah pun problem, besok kereta kena langgar, ada betul-betul duit kena curi, macam-macam. Kenapa tak berlaku orang lain kan? So, jawapan dia mudah saja. Benda tu reflection apa yang dalam diri kita. Bukannya sebab orang. Saya kata kalau orang mencuri duit kita, kenapa dia mencuri kita? Ramai orang lain dia tak pergi curi pun. Kenapa orang pecahkan kereta kita? Kan banyak kereta, dia suka kereta kita. Habis ada sesuatu benda lah kita dah bagi energi yang sama. Konsep energi ni Albert Einstein mudah saja. Saya cukup suka energi konsep. Dia energi ni konsep dia mudah saja, tenaga. Dia kalau tenaga yang sama dia akan match. Kalau anda positif, tenaga anda tinggi, dia akan match dengan orang negatif. Tapi kalau kita dalam hati kita benci kat orang, geram, dengki, dendam ada kan, kita akan track orang-orang yang sama. Secara kebetulan kita akan bergaduh dengan orangmu. Sebab dia orang lima orang kita tak ada sebab pun. Kita pergi restoran kadang-kadang kita tengok orang macam lain macam je kan. So benda ni adalah reflect diri kita. Kalau kita nak berjaya mudah saja, kita fokus pada apa yang kita nak. Jangan risaulah. Apa yang kita fikirnya, fokus pada yang kita nak dan jangan fokus pada apa yang kita tak nak. Itu saja. Mudah tapi ramai orang susah nak disiplin sebab apa? Dia dah biasa. Jadi hari ini anda boleh tukar dan anda boleh berjaya. Okay? So, apa yang saya belajar ialah yang ni lah. Never overestimate your power to change others, tapi never underestimate your power to change yourself. Ini yang saya belajar selama ni. Iaitu kita ni macam-macam nak ubah orang. Kadang-kadang kita punya buat bisnes nak ubah downline kita lah, nak bagi dia hebat lah, macam-macam kita. Tapi akhirnya kita kadang frust. Saya kadang-kadang pergi sampai Johor Bahru, ada orang panggil training, tapi datang 2 orang je. Kan? Biasa lah kan? Tapi manusia ni, kita tak boleh ubah. Kita tak mampu. Dia kena ubah diri kita sendiri. Apa yang mampu ialah kita ubah diri kita jadi lebih hebat, jadi lebih matang, lebih skill dan sebagainya. Bila kita ubah diri kita, kita boleh berjaya. Sebab itu Jalaluddin ni adalah, kalau kita tengok ni Jalaluddin Arumi ni adalah seorang syekh dalam bidang sufi. Dia kata, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. But today I am wise, so I am changing myself. So inilah jawapan dia. Jawapan dia mudah saja. Orang-orang yang hebat semua jadi hebat sebab dia berubah. Itulah mesej saya sebenarnya. Kita hanya perlu buat satu benda untuk hebat, iaitu berubah diri kita, bukan orang lain, bukan downline kita, bukan apa upline kita. Sekarang kita nak ubah upline kita, kenapalah dia tak tolong saya? Kenapalah dia macam ni? Kenapalah dia mementingkan diri sendiri macam-macam kan? So you'll never get the result lah. Okay? Dan saya juga perlukan fikir detik istimewa dapat mengenali hati kita. Hati kita ni sentiasa perlu disinari. And awaken heart is like a sky that pour light.
Okay, ini adalah seorang Sufi cakap. Ada ketika-ketika kadang-kadang dalam meeting macam ni kita dapat macam tu kan. Tiba-tiba kita tahu, oh hebat lah hari ni kan. Belum tak rasa kan. Besok kadang kita jumpa satu benda, tiba-tiba menyedari kita, aku nak jadi master coordinator. That moment tu is very important. So always look for that moment. Sentiasa mencari masa yang akan bagi kita perubahan itu. Dan inilah masa yang boleh menyeri hati kita, yang menjadikan kita hebat. Sebab power tu ada di mana-mana bila kita mencari dia. Dan last sekali, pelajaran yang paling berharga di akhir pencarian saya adalah rahsia sebenar kejayaan kita adalah buat perubahan dalam diri sendiri saja. Itu saja. We shall not cease from exploring, and the end of our exploring will be right where we started and know the place for the first time, which is ourselves. Saya pun dulu macam tu, mencari kat luar, mencari upline, mencari downline untuk dia pun berubah. Akhirnya tak jumpa. Akhirnya cakap, kalau aku yang berubah, aku buat perubahan dalam diriku, akhirnya semua berubah. Mungkin kita suruh downline kita buat yes program, atau kita suruh campaign semua, tapi dia only slow. But if you do it yourself, akhirnya semua orang akan berubah. Dan akhirnya anda tengok perubahan tu jadi di mana-mana. So akhir sekali, welcome home. Bila kita dapat become a master coordinator or master producer. Jadi ini adalah mesej saya. Just change yourself, change your thoughts, dan akhirnya adalah you change your life and become more successful in shaping. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.